Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi bab 6 elektrik dan kemagnetan. Okey, masih lagi 6.1 bahagian 3 iaitu penjanaan tenaga elektrik. Okey, ni 14. Okey. So hasil pembelajaran pada hari ini kita akan belajar yang pertama membezakan arus terus dan arus ulang-alik, dan yang kedua menyelesaikan masalah berkaitan bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan. Okey, so kita pergi dahulu kepada arus. Arus terbahagi kepada dua jenis iaitu arus terus ataupun AT dan arus ulang-alik ataupun AU. Dalam bahasa Inggeris kita panggil arus terus sebagai direct current DC dan arus ulang-alik kita panggil sebagai AC ataupun alternating current. So tokoh yang paling berjasa dalam direct current, yang mencipta direct current ialah Thomas Edison, dan tokoh yang berjasa dalam alternating current, yang mencipta alternating current ialah Nikola Tesla. Okey, so pada dahulu mereka berdua ni bekerjasama dan terpisah, dan berlakulah persaingan yang hebatlah antara dua orang tokoh ni. Yang ni boleh baca di sejarah peperangan arus. Okey, dia orang berperang ideologi lah. Alright, so kita pergi kepada next topik kita iaitu membezakan antara arus terus dan arus ulang-alik. So, kita pergi dahulu kepada arus terus. Okey, arus terus ialah arus yang mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, dia mengalir dalam satu arah. Contoh alat yang menggunakan arus terus ialah yang pertama lampu suluh, yang kedua kalkulator, yang ketiga kereta mainan, remote kawalan jauh, dan banyak lagi lah. Okey, kebiasaannya alat-alat yang menggunakan arus terus ni alat-alat yang mempunyai kuasa yang rendah lah. Okey, tak memerlukan elektrik yang tinggi. Okey, so contoh penjana atau sumber tenaga arus terus ni ialah yang pertama sel suria, yang kedua ialah akumulator ataupun sel basah ataupun bateri kereta, dan yang ketiga yang paling banyak digunakan ialah bateri ataupun sel kering. Kita pergi kepada arus ulang-alik pula. Arus ulang-alik ni ialah arus elektrik yang arah alirannya berubah-ubah. Okey, berubah-ubah secara berterusan, sekejap atas, sekejap bawah. Okey, dia berubah-ubah. Contoh alat yang menggunakan arus ulang-alik yang pertama ialah pembakar roti, aircon ataupun penyaman udara, ataupun hair dryer ataupun pengering rambut. Okey, perasan tak? Contoh alat-alatan yang menggunakan arus ulang-alik ni dia boleh adjust kita punya kekuatan arus. Contohnya pembakar roti, kita nak adjust tahap kepanasan, dia ada tahap 1, tahap 2 kan. Okey, macam penyaman udara juga, dia ada sejuk, ada kurang sejuk, ada sejuk. Okey, kebanyakan alat yang menggunakan arus ulang-alik ni kita boleh adjust dia punya arus. Okey, nak tinggi, nak rendah. Okey, so contoh penjana ataupun sumber arus ulang-alik yang pertama ialah generator yang kita belajar sebelum ni di penjana elektrik, dan yang kedua ialah bekalan kuasa yang ada di makmal sekolah masing-masing. Okey, bekalan kuasa boleh supply arus ulang-alik. Okey, so habis bab arus ulang-alik dan arus terus. So kita nak tengok gambar rajah arus terus dan arus ulang-alik ni, kita guna osiloskop sinar katod ataupun OSK. Okey, apa dia OSK ni? Inilah gambar rajah OSK. Okey, ada di makmal sekolah. Okey, so OSK ni ialah alat elektronik yang menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan ditunjukkan di dalam skrin yang ada pada OSK. Okey, so 3 item ni yang ditunjukkan di osiloskop sinar katod. Okey, kita sambung dengan arus, kita dapat tengok bentuk graf, kita dapat tengok arah arus, dan kita dapat tengok perubahan voltan di skrin. Okey, so arus yang digunakan ialah arus terus dan arus ulang-alik. Kita test dua arus ni. Okey, so dalam buku test ada satu aktiviti. Okey, awak pergi ke makmal sekolah, kita akan buat aktiviti. Kita nak uji arus terus macam mana bentuk graf dia, arus ulang-alik macam mana bentuk graf dia. Saya explain sikit sahaja dalam ni. Okey, kita uji dahulu. Sebelum tu kita pergi dahulu pengenalan kepada osiloskop sinar katod OSK dulu. Okey, apa yang ada pada OSK ni? Yang pertama sekali skrin. Okey, OSK ni ada skrin. Okey, berbentuk-bentuk graf macam ni. Okey, dan dia ada paksi X, okey, mendatar, dan paksi Y menegak. Okey, paksi X mendatar, paksi Y menegak. So gandaan Y untuk mengubah magnitud ketinggian tompok cahaya. Okey, maknanya dia nak tengok tompok cahaya tu ada ketinggian di paksi Y. Okey, sebab itulah namanya gandaan Y. Okey, di pesongan Y pula
okey, di bottom pesongan Y tu untuk menyelaras kedudukan tompok cahaya secara menegak. Okey, kita nak adjust kedudukan pula tompok cahaya tu di mana. Yang gandaan tadi ketinggian, yang pesongan ni ialah kedudukan. Okey, tompok cahaya. Pesongan X, okey, ni di paksi X pula, paksi mendatar ni ataupun mengufuk, menyelaras kedudukan tompok cahaya secara mengufuk. Kita nak adjust tompok cahaya tu sepanjang paksi X tadi. Okey, yang keempat ialah switch arus terus ataupun switch arus ulang-alik. Okey, di sini kalau kita guna arus terus, kita adjust ke arus terus. Kalau kita guna arus ulang-alik, kita tukar kepada arus ulang-alik supaya graf yang disediakan ataupun dihasilkan tu betul lah. Okey, yang seterusnya ialah dasar masa untuk mengawal pergerakan tompok cahaya melintasi skrin secara mengufuk. Okey, kita nak adjust dia punya pergerakan, laju dia. Okey, perlahan laju. Okey, kita nak adjust dasar masa. Yang seterusnya ialah tombol kawalan fokus untuk mengawal ketajaman tompok cahaya. Kita nak sharp ataupun tidak image yang dibentuk di skrin. Dan yang seterusnya ialah tombol kawalan keamatan, iaitu untuk mengawal kecerahan tompok cahaya. Okey, kita nak tengok kecerahan tompok cahaya. Nak nampak terang, kita pusing lagi terang. Okey. Okey, itu ialah osiloskop sinar katod. Okey, so kita pergi kepada uji kaji. Kita nak tengok graf arus terus. Okey, macam mana graf arus terus? So kita pasang dengan sel kering, sambung kepada OSK di terminal arus terus. Kalau kita guna arus terus, kita letak di arus terus. Okey, positif bertemu positif, negatif bertemu negatif. Okey, so graf yang akan dihasilkan terbentuk seperti inilah. Ni ialah graf arus terus. Jadi bila kita songsangkan sambungan terminal sel kering, yang positif tadi kita letak di negatif, dan yang negatif tadi kita letak di positif, dia akan hasilkan image macam ni. Okey, so dia duduk di bawah sebab kita songsangkan. Okey, ni ialah graf arus terus. Okey, next kita pergi kepada graf arus ulang-alik. Okey, kita guna sumber arus ulang-alik ni, kita guna bekalan kuasa. Okey, yang ni kita letak pula di terminal arus ulang-alik. Positif bertemu positif dan negatif bertemu negatif. Okey, so skrin yang terbentuk, image yang terbentuk di skrin ialah seperti inilah. Okey, so bila kita songsangkan sambungan terminal bekalan kuasa ni, positif pergi negatif, negatif pergi positif, dia akan terhasil macam ni. Dia akan terbalik. Start dari bawah. Tadi start dari atas. Okey, ni start dari bawah pula dia punya bentuk gelombang tadi. Okey, itu ialah aktiviti yang kita boleh buat di sekolah lah. Saya explain sedikit sahaja. Alright, so kita pergi kepada hasil pembelajaran yang kedua, iaitu penyelesaian masalah berkaitan dengan bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan. Okey, tenaga elektrik sangat penting dalam kehidupan. Sebab apa? Sebab kebanyakan alatan yang kita gunakan memerlukan elektrik. Contohnya telefon bimbit kita perlu elektrik, mesin basuh, televisyen yang ada di rumah kita semuanya kebanyakannya menggunakan elektrik. Okey, so bila kita mengalami gangguan elektrik, okay, elektrik ni disupply ataupun dibekalkan oleh TNB, Tenaga Nasional Berhad. So TNB akan hantar generator raksasa atau genset untuk gantikan elektrik ataupun untuk bekalkan elektrik sebab kita dah terpotong elektrik kan. Okey, so mereka akan hantar generator raksasa ataupun genset. Okey, satu lagi yang terbaru pada tahun 2001, power bank mula dicipta. Okey, power bank ni banyaklah kegunaannya. Kalau kita nak charge handphone ke, kita nak letak kepada alatan elektrik yang menggunakan elektrik, kita boleh guna power bank. Okey, alright. So tu kalau di bandar. Kalaulah kita duduk di pedalaman, okey, contohnya persoalan ni, bagaimana dengan penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman tanpa bekalan elektrik, duduk di dalam hutan ke, atas gunung, atas bukit ke, okey, macam mana? Okey, yang pertama sekali, antara tenaga yang boleh kita buat ialah tenaga suria. Okay, sebab cahaya matahari ni ada di mana-mana. Walaupun kita duduk di bandar ke, di kampung ke, di kawasan hutan ke, kita akan dapat cahaya matahari. Yang kedua ialah tenaga hidroelektrik. Kebanyakan kawasan pedalaman ada sungai-sungai, ada sumber-sumber air yang terdekat. Sebab kebiasaannya kampung-kampung di kawasan pedalaman ni didirikan di sepanjang sungai-sungai lah. So kita gunakan sumber air itu untuk membina tenaga hidroelektrik. Jadi kita konsepnya ialah mini hidroelektrik ataupun micro hidroelektrik. Bukannya besar macam kita bincang sebelum ni. Okey. So contohnya dalam cerita Swadis, cerita Hindustan ni, filem Swadis ni lakonan oleh Shah Rukh Khan ni, menceritakan dia ni seorang saintis yang bekerja di NASA.
Okey, dan dia balik ke kampung. Dan kampung dia ni lah kampung yang kawasan pedalaman, tak ada bekalan elektrik. Jadi dia membina satu empangan hidroelektrik mini lah untuk menghasilkan elektrik yang boleh digunakan di kampung dia lah. So boleh tengok sikit klip video dia sikit saja. Okey, saksikan. तो मुझे सौ आदमी चाहिए। 100 आदमी? तुम हिंदुस्तानी कभी अपनी गलतियां नहीं मानते। तुम हिंदुस्तानी? Okey. So tu di India lah lakonan Shah Rukh Khan. Sekarang ni kita pergi ke Nepal. Nepal terletak di sebelah India juga. Okey, dia pun mencipta juga mini hidroelektrik. Okey, kawasan-kawasan pegunungan ada sumber-sumber air turun, jadi dia letak turbin kat situ untuk menghasilkan elektrik. Di Malaysia pun ada juga. Contohnya hidroelektrik mini di Ranau Sabah. Okey, membina kincir air, so air tu akan memusingkan bilah bentuk angsa tu, yang tu sebagai turbin lah. Jadi turbin akan pusingkan generator, so generator akan menghasilkan elektrik. Okey, tu ialah hidroelektrik. Kita pergi kepada solar pula. Ini keratan rentas Surakatan Akhbar Berita Harian. Projek solar hybrid mikro hidro bekal elektrik di Kampung Walau di Ranau lah. Projek solar dan hidroelektrik. Tadi hidroelektrik tunjuk dah tadi. So kita pergi kepada solar pula. Di kampung-kampung yang susah dapat elektrik, kita pasang solar lah. Mudah sebab solar ni boleh dipasang di atas atap rumah. So senang dapatkan elektrik. Senang dapatkan cahaya matahari, so dapat ditukarkan kepada elektrik lah untuk kegunaan harian. Okey, so inovasi yang ada sekarang ni ialah wireless charge. Okey, yang ni baru dikeluarkan, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik tanpa wire. Okey, so kita nak charge phone ni kita tak perlu pakai wire, wireless. Okey, macam mana bentuk tenaganya? Okey, tenaga elektrik kita sambungkan badannya dengan elektrik dahulu. So tenaga elektrik, dan dia akan hasilkan tenaga gelombang radio. Jadi tenaga gelombang radio tadi ditukarkan kembali kepada tenaga elektrik untuk dimasukkan ke dalam telefon. So itulah antara inovasi yang telah wujud pada zaman sekarang ni. Okey, so tak perlu pakai wire untuk charge phone. Alright. So habis bab 6.1 penjanaan tenaga elektrik. Fokus kepada arus terus dan arus ulang-alik. So awak boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di link di bawah. Okey, jangan lupa subscribe. Dan pembelajaran seterusnya ialah bab 6, iaitu transformer. Bukan transformer macam ni Okey, ni transformer. Okey, apa dia transformer, apa fungsi dia, nanti kita akan bincang dalam next video. Jadi setakat tu saja. Jangan lupa untuk subscribe, tekan item ataupun button di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk tengok video-video sebelum ni. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.